Baik, kita akan mula. Semua sedia? Baik. Salam sejahtera. Apa khabar? Semua sihat? Macam mana cuti? Pergi mana? Ada pergi jalan-jalan? Baik, kita akan bincangkan hukum logaritma. Hukum logaritma. Maka kita akan hubung kaitkan hukum indeks dengan hukum logaritma. Bentuk hukum indeks dengan hukum logaritma. Lepas itu kita akan cari nilai logaritma bagi sebarang nombor. Okey, masing-masing ada buku teks. Jadi kita lihat dalam nota ni, buku teks kan. Jadi kita dah belajar kan bentuk indeks. Ni bentuk indeks. Di mana A ni selalunya positif lah. Betul? A lebih besar daripada sifar. Okey, nampak tak? Atau tulisan sangat kecil? Okey, saya nampak Nampak, cikgu. Nampak Jadi selalunya indeks, bentuk indeks A dia selalu positif. A lebih besar daripada sifar kan? Dan A tak sama dengan 1. Okey, dia selalu nombor lah. Lebih besar daripada 2. Maka N, A dan X ialah pemboleh ubah kan? Pemboleh ubah maksudnya apa? Sebarang nombor boleh diganti ke dalam setiap huruf kecil dan huruf besar ni. N, A, X. Jadi kita boleh mencari nilai satu pemboleh ubah jika nilai bagi dua pemboleh ubah lain diberi. Maksudnya kita boleh cari kuasa bagi indeks itu ataupun indeks itu, dan kita boleh cari nombor, asas nombor dia. A kan? Kalau A itu maksudnya 9. Kuasa dia X. Bagi konteks topik ini dipanggil indeks kan? Indeks. Maka kalau nombor yang kita boleh cari indeks dia, kuasa dia, maka kita boleh anggarkan X sama dengan 2. Ataupun kita nak cari asas indeks, maka kita boleh cari dengan mudah. Boleh? Tapi kalau X tu melibatkan nombor yang besar-besar, seperti 50X sama dengan 4 kuasa X. 69 sama dengan 7 kuasa X. 80 sama dengan 8 kuasa X. Maka apa kaedah ataupun hukum apa kita gunakan? Maka kita boleh guna hukum logaritma.
untuk mencari X ataupun kuasa bagi sesuatu bentuk indeks. Okey, boleh faham? Maka kita guna apa? Kita guna hukum logaritma. Sebab itu kita kena tukar bentuk indeks ke bentuk logaritma untuk mencari nilai X ataupun indeks. Okey, jadi kita nak tukar bentuk indeks ke bentuk logaritma, kena tahu bentuk indeks kan. Kita ulang kaji bentuk indeks dulu. Jadi bentuk indeks N sama dengan A kuasa X. Itu bentuk indeks. Tapi kalau bentuk logaritma asas A, asas logaritma tu A dengan nombor N sama dengan hasil logaritma sama dengan X. Maka A lebih besar daripada sifar dan A tak sama dengan sifar. Dia ada nilai ya. Boleh? Okey, jadi ini bentuk indeks. Kita kena tukar ke bentuk logaritma untuk mencari berapakah X. Itu antara tujuan kita tukarkan bentuk indeks ke bentuk logaritma untuk mencari nilai indeks X. Maka bila kita tukar bentuk logaritma, maka kita akan dapat hasil logaritma iaitu X. Boleh? Okay, kita pergi hukum bagi logaritma, iaitu hukum darab, bahagi dan kuasa. Okay, 3 hukum ni penting untuk kita tukarkan apabila bentuk logaritma itu bentuk darab. Maka kita boleh tukar log AX tambah logaritma asas A Y. Kalau bahagi, kita boleh tukarkan jadi tolak. Maka bila ada kuasa logaritma asas A, X kuasa M, maka kita boleh tukarkan dia. Maksudnya kita bawa ke depan kuasa M tu. Indeks tu menjadi M darab dengan logaritma asas A. Okay, lepas tu kita akan bincang penukaran asas logaritma. Kita akan bincangkan soalan-soalan penukaran asas logaritma. Bila diberi logaritma asas B dengan nombor A, maka kita boleh tukar pada asas lain. Contoh, kita nak tukar kepada logaritma asas C, maka asas nombor A kita akan bahagi dengan logaritma asas C dengan asas yang sebelum ini, iaitu B. Okay, penukar asas logaritma yang kedua, reciprocal, maksudnya 1 per bagi logaritma B, asas B, nombor A, maka bila kita tukar guna formula ini, kita akan dapat log asas B, A. Jadi kita akan tukar logaritma asas A, nombor A, kita akan dapat 1. Okay? Maka asas nombor sama dengan asas logaritma dengan nombor, dia akan jadi 1. Nanti kita lihat macam mana.
Okey, ingat lagi macam mana kita dapat nilai dia 1, asas dia sama dengan nilai nombor. Maka kita akan dapat 1 per. Okey, pengenalan logaritma ni biasalah daripada indeks dulu. Asal daripada indeks, maksudnya 2 indeks 4, maksudnya berapa kali kita darabkan dengan indeks itu. Maka macam biasa, kita dapat tahu X ni nilai berapa, iaitu X ni sama dengan 4. Tapi kalau terlampau besar, kita guna hukum logaritma, iaitu kita tukarkan asas indeks dia 2, kita akan jadikan dia logaritma asas 2. Nilai sama dengan 16, maka sama dengan nilai hasil logaritma, iaitu indeks dia. Jadi macam mana kita nak tukar ke bentuk ataupun nak dapatkan hasil dia, X ni. Maka logaritma asas 2 ni kita tukar kepada asas 10. Boleh? Asas 10. Okey, nak tukar ke asas 10, macam mana tadi? Jadi, kita tukarkan kepada asas 10, 16. Kita akan bagikan dengan asas 10 dengan asas yang lama, iaitu 2. Okay, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4. Maka kita dapat kuasa indeks yang ini adalah 4. Itu sebab kita guna hukum logaritma untuk mendapatkan berapakah X. Boleh? Kalau nombor tu terlampau besar kan? Jadi kita kena guna logaritma. Log 2, nilai dia mungkin 256, 768. Okey. Jadi kalau macam ni kita dapat agak kan indeks dia. Okey. Jadi contoh lain, berapakah X? Berapakah indeks X? Jadi kita tukar pada logaritma. Asas untuk indeks, kita akan jadikan dia asas logaritma. Ni 81 ni. 81. Nilai dia 81. Indeks dia X. Untuk indeks, bila ganti pada logaritma, dia jadi hasil logaritma, iaitu X. Maka kita akan dapat 4 bila kita tukar kepada asas 10. Okey, penukaran bentuk indeks ke bentuk logaritma. Dia nilai n sama. Bila kita tukar kepada logaritma, asas indeks kita jadikan dia asas logaritma. Dan indeks akan jadi hasil logaritma di depan ni. Boleh? Di n, nilai dia tetap n. Asas indeks A, kita akan jadikan asas logaritma. Lepas itu indeks kita jadikan hasil logaritma. Boleh? Pastikan A itu kita tahu syarat dia lebih besar daripada sifar dan tak sama dengan 1. Okay, kita tengok lihat contoh. 27 sama dengan 3 kuasa 3.
Jadi kita akan tukarkan asas 3 ni menjadi logaritma 3. Nilai dia 27 dan indeks, bagi bentuk indeks kita akan jadikan hasil logaritma sama dengan 3. Okey, untuk yang lain sama juga. Kita tukar. Ini pun kita tukar Ini lepas tu logaritma tukar pada indeks pula. Jadi kita jadikan nilai dia 128 sama dengan yang tukar tu macam mana cikgu? Yang tukar tu. Tukar yang mana? Yang tukar tu kita ikut hukum yang ni. N, nilai dia N. Asas bagi indeks ni, bentuk indeks kan. Asas dia, kita jadikan logaritma A. Contohnya kalau 2. Jadi tukar dia logaritma 2. Lepas tu indeks ni kita jadikan hasil logaritma. Oh, yang ni lain. Yang ini kau keliru Ini contoh-contoh. Ini contoh 1. Ini yang kedua. Kau tengok Indeks asas dia 6 kan. Jadi tadi udah 6. Lepas tu patutnya cikgu asingkan asingkan. Ini 1. Ini 1A, ini B, ini C. Boleh? Ini 1 soalan, ini 2 soalan. Ini 3 soalan. Tengok dia bertukar Dia punya asas indeks tu jadi logaritma. Lepas tu nilai N tu punca kuasa 5. Lepas tu indeks dia jadi hasil terhadap logaritma. Okey, clear? Clear boleh Nanti cikgu asingkan ni. Takut keliru Ni 1, 2, 3. Okey. Okey, yang ni B. Okey, macam mana kita nak tukar? Tukarkan bentuk macam ni. Jadi yang dia punya asas dia berapa? 3 kan? Okey, A ni sama dengan 3. Kuasa dia negatif 5 kan? Negatif 5. 3 kuasa negatif 5 atau 3 indeks 5. Sekarang kita nak tukar pada bentuk indeks balik. Okey, lepas tu nilai dia N 1/243. Tukar bentuk macam ni Maksudnya indeks dia dekat sini. Kalau kita boleh tukar dia ni ke depan, ini ke belakang kan. Jadi betul lah ini sebab dia negatif 5, maka dia akan 1/. Okey, contoh yang ni. Macam ni kita nak tukar. Kan dia terbalikkan aja. Dia terbalikkan aja. Jadi kita lihat nak tukar pada asas indeks dia berapa? A kan? A kuasa berapa? Indeks dia berapa? 0.2 kan? Betul? Jadi kita akan tukar sama dengan A indeks 0.2. Okey, nilai dia berapa? N dia sama dengan punca kuasa 7.
Okay, boleh? Okay, kita pergi ke hukum logaritma. Hukum darab bahagi dan kuasa. Baik, kita mudahkan ungkapan logaritma yang berikut. Okey, sekarang kita nak tukarkan tambah dari darab. Tambah dari darab dan tolak dari bahagi. Jadi kita buat dari kiri ke kanan. Kita jumpa ni dulu kan. Jadi kita tukarkan dari log A 7 darab ni berapa ni? Kita tukarkan kepada hukum kuasa. Ni hukum kuasa kan? Log A asas A X kuasa M atau indeks M sama dengan M log asas A X. Maka kita bawa ke depan. Tapi kalau yang ke depan kita bawa ke belakang. Okey? Jadi berapa? Okey, kita guna ni untuk tukar yang ni hukum kuasa. Guna hukum kuasa, kita tukar yang ni dahulu. Lepas tu kita darab. Betul? Darab. Lepas tu kita yang tolak ni, semua tolak kita jadikan bahagi. Maka kita dapat log asas A 7 darab 10 indeks 3 bahagi 200. Boleh eh? Jadi kita mudahkan yang ni. Dapat log asas A 35. Okey, soalan 2. Okey, kita nak buat yang mana dulu? Hukum kuasa ni kita tukar dulu eh. Jadi log asas A 18 indeks 2. Baik, lepas tu kita log A 18 indeks 2 darab 14 bahagi 63. Itu gabungan antara darab, hukum darab, bahagi dan hukum kuasa dalam satu soalan. Lepas itu kita mudahkan. Itu step dia. Jadi, log asas A sama dengan 72. Okey, kita lihat yang soalan 3 pula. Okey, macam mana kita nak tukarkan? Sekarang semua dah ada asas log M, log N, log asas 8. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Sebab ada yang log asas M, dia ada N dan log N. Jadi dah banyak ni, dia punya asas ni, kita lihat mungkin kita boleh jadikan dia satu. Kita lihat bentuk ni. Jadi kita dah bincangkan log A, nilai A sama dengan 1 kan? Tadi kita gunakan hukum kuasa dulu untuk pindahkan 9 ni ke depan. Dan yang ini kita tukar kepada indeks 1 per N kuasa 3, kita tukarkan jadi M negatif 3. Kita bawa ke atas. Boleh?
Lepas tu yang ini kita mudahkan supaya dapatkan 8. Supaya kita boleh jadikan log asas 8, nilai 8 ni 1 kan. Okey, kita lihat. Kita bawa ke depan 9 ni. Dan ini kita jadikan indeks. Ini kita jadikan dia indeks juga. 8 kuasa 2. Okey, lihat Kita bawa ke depan. Tukarkan pada indeks negatif 3. Itu kita tukar pada 8 kuasa 2. Selalunya logaritma ni ada kuasa 2 sempurna. Jadi awak boleh kuasa 2 kan. Okay, lepas tu kita buat apa? Yang ini kita boleh bawa ke depan. Ini pun kita boleh bawa ke depan indeks dia. Okey, lepas tu buat apa? Hukum reciprocal tu, penukaran asas yang kedua tu, yang tadi tu, log asas A, nilai A sama dengan 1 kan. Jadi kita lihat tengok, asas dia sama dengan nilai dia kan. Asas logaritma dia sama dengan nilai dia. Asas logaritma dia sama dengan nilai dia. Tadi kita boleh tukar semua jadi 1. 9 darab 1, negatif 3 darab 1, negatif 2 darab 1. Jadi hasilnya berapa? 9, negatif 3, tolak 2. Sama dengan 4. Okey, boleh? Kita cuba kita buat soalan yang seterusnya. 7 log asas X, X kuasa 2, log asas Y. Okey, tambahkan dengan log asas 4. Okey, kita cuba selesaikan dengan menggunakan 3 hukum. Hukum darab bahagi kuasa dan penolakan asas. Boleh? Kita cuba buat dalam berapa minit? 2 minit boleh? Okey, boleh Okay, kita buat. Take our snap jalan kerja tu hantar pada WhatsApp cikgu
Baik, dapat. Apa perlu kita buat dahulu? Tukarkan pada yang ni, pada Y kuasa 8/3 kan. Okey, yang ni 4 kuasa 2. Lepas kita tukarkan jadi kuasa, tukar pada jadi indeks. Kita buat apa? Kita guna hukum kuasa, bawa 2 ke depan, 8/3 ke depan dan 2 ke hadapan. Baik, lepas tu kita buat apa? Tukarkan asas logaritma yang sama dengan nilainya jadi 1. Log asas A, nilai A sama dengan 1. Ini kita jadikan 1, 1, 1. Maka kita dapat berapa? Okey, betul tak? Dapat 40/1/3. Okey, baik sudah. Jawab semak betul tak ni jawapan dia? Ada yang dapat tak? Ni 40/3 Ada dapat 40/3? Okey, siapa dapat 40/3 betul lah. Ni betul kan 40/3.
Lepas tu tukarkan pecahan tak wajar kepada pecahan wajar, iaitu nombor bercampur. Okey, boleh? Semua dapat? 40/3 kan? Okey, jadi awak semak dulu, betul tak 40/3. Okey, kita pergi penukaran asas logaritma. Tentukan nilai setiap logaritma dengan menukar asas 10. Jadi kita nak tukar asas 10. Kita akan masukkan 5.7 dahulu, bahagi dengan log asas 10. Nilai dia lah 8. Boleh? 8 ni tukar ke bawah. Ini mestilah log asas 10 lah, sebab nak tukar asas 10 kan. Jadi ini baru ke atas dulu, baru bahagi dengan 8. Guna kalkulator kita dapat lah. Semak, boleh dapat tak? 0.837. Baik, ada yang dapat? Betul tak? Sifar 837 kan? Baik, kita tukarkan pada log 10 pula yang ni. Macam mana? Dapat berapa? Okey, dapat berapa? Ada yang dapat negatif? Negatif berapa? Log asas 10, 7/10 bahagikan dengan log 10, nilai dia 3 kan? Dapat berapa? Guna kalkulator dapat. Ada yang dapat negatif? Negatif berapa? Kalkulator nak tekan apa cikgu? 7/10 tu awak tukar 0.7 kan? Okey, lepas tu guna kalkulator log log. Log 10 tu log, log tekan kunci log. Sebab tu kita kena tukar asas 10 kan? Sebab asas log 3 tak ada. Jadi log, tekan log,
Tekan 0.7 bahagi log 3. Dapat berapa? Negatif 0.325. Dapat? Dapat. Dapat Guna simbol kunci log. LOG log. Sebelah LN kan. Okay, semua dapat sudah nak tukar. Kita tukarkan. Siap-siap kita tukar 0.7 lah. Sebab 7/10 ni 0.7 kan. Kalau masukkan 7/10 nanti dia mungkin error dia tak dapat baca. Kena 0.7 lah. Kalau nak masuk 7/10 juga, awak kena kurungkan dia. Supaya kalkulator tak keliru lah. Okey. Seterusnya, kita lihat yang lain Cuba yang ni, guna kalkulator terus. Okey. Log 7, asas 7, 0.62. Okey, dapat berapa? Masukkan log 0.62. Maksud tu, awak dah tukar lah tu. Bahagi tu. Sudah tukar pada asas 10. 7, awak dah tukar ke asas 10. Dengan gunakan hukum penukaran asas. Di log 0.62 bahagi log 7. Okey, dapat berapa? Negatif 0.246. Okey, semua dapat Okey, lepas tu soalan 4. Tukar asas 3 kepada asas 10. Okey, dapat berapa? Yes, kosong. Dapat 0.5. Yang 5/3 tu awak kurungkan. Log, tekan bracket pembuka ni bracket ni. Lepas tu masukkan 5/3. Lepas tu tutup dengan kurungan. Baru awak boleh dapat jawapan dia. Okey. Okey, lain-lain dapat tak? Ada nilai lain dapat tak? Dapat nilai yang lain. Tekan log. Tekan tanda pembuka kurungan dulu. Baru masukkan 5/3. Lepas tu tutup kurungan. Baru bahagikan dengan log 12. Boleh? Okey, dapat. Cikgu dapat sini. Cikgu tekan tadi 0.206. Okey, kita kurungkan dulu. Buka kurungan, tutup kurungan. Tidak, awak kena bahagi dulu asing-asing. 5/3 berapa? Baru masukkan log berapa jawapan dia tadi. Nanti tak dapat awak punya tak dapat baca. Boleh? Okey, kita nak masuk selesaikan persamaan. Kita nak gunakan semua hukum-hukum yang kita dah belajar.
untuk kita aplikasikan pada soalan ini. Boleh? Sedia? Okay, ini tak ada masalah semua boleh buat Tadi dah dapat dah. Okay, dah dapat Okay, selesaikan persoalan logaritma berikut. Log asas 5 4x tambah 7 tolak log asas 5 nilai 3 sama dengan 2. Jadi apa kita perlu buat sini? Ada tolak kan? Asas dia dah sama, kita boleh tukar kepada hukum bahagi. Boleh? Jadi berapa sini? Log 5 4x tambah 7 bahagi 3 kan? Okey, tukar kepada hukum bahagi. Atau kita boleh tukar kepada hukum indeks. Itu gunanya logaritma kita tukar ke bentuk indeks. Sebab kita nak jadikan dia satu nombor. Okey, kita nak eliminate logaritma ni. Supaya sukar kita nak cari kan. Log 5 ni. Tak ada, kita nak tukar pada asas pula. Banyak kerja. Jadi kita nak tukar pada indeks. Macam mana nak tukar pada indeks? Ini nilai dia N. Tukar pada bentuk indeks. Sama dengan 5 kuasa 2 kan. Ingat lagi bentuk dia? Yang ni. Tukar pada indeks. Bentuk macam ni Boleh? Kalau nampak je log je. Kalau selesaikan persamaan, tukar kepada nombor. Ataupun indeks Jadi berapa? Sama dengan 5 kuasa 2. Lepas tu kita boleh cari nilai 5 kuasa 2, 25 kan? 25, kita buat asas algebra. 25 darab 3 bahagi dari darab. Lepas tu tambah jadi tolak. Mudah je ni. Yang ini yang penting sini. Jadi X sama dengan 17. Boleh? Mudah Okay, cuba buat soalan 2. Tukarkan logaritma kepada bentuk indeks. Okey, semua boleh cuba. Okey, dapat berapa X dia? Untuk pecahan ke bentuk nombor bulat? Dapat jawapan dia.
Okey, jadi kita tukar kepada hukum darab. Tambah kan? Tambah jadi log 2, 5 darab X tolak 2 sama dengan 1. Lepas tu kita tukarkan bentuk logaritma kepada bentuk indeks. Jadi 5 darab X tolak 2 sama dengan berapa? 2 kuasa 1 kan? Okey, lepas tu kita kembangkan kan? 5X tolak 10. Jadi bawa tolak 10 ke kanan, jadi tambah dengan 2. Jadi 5X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12/5. Okey, boleh? Mudah kan? Baik, kalau bentuk macam ni dah salin, kita pergi soalan 3. Baik, sekarang dia ada kedua-dua belahnya log asas yang samalah. Macam mana kita nak buat? Buat macam biasa, yang ini tolak 1 ni kita tukar kepada log dulu. Log berapa ni? Jadi berapa ni? 1 ni. Kita nak tukar pada log asas 4 kan? Jadi log 4 nilai dia berapa? Kita tukarkan semua jadi log. Ni log asas 4. Ni pun kena tukar log asas 4. Tukar pada log asas 4. Ini kita tukarkan 1 sama dengan log A. Log asas A nilai A kan? Ini. Sekarang daripada sini. Jadi kita tukar ke sini. Selalunya yang ini kita tukar adik 1 kan? Jadi ini kita jadikan log 4. Log asas 4 nilai 4 kan? Ini. Lepas tu tolak dari darab dibahagikan. Ini tolak dari bahagi. 3X tambah 2 bahagi 4. Sebab tolak kan? Okay, lepas tu kita buat apa? Bila dah sama macam ni, kita boleh keluarkan 3X tambah 2 bagi 4 sama dengan 8. Macam ni kan? Hukum ni. Keluarkan saja. Sebab dah sama kan? Yang syarat asas dia mesti sama. Okay, lepas tu kita buat macam biasa. Okay, dapat X berapa? Okay, dapat X berapa? Ada yang dapat?
Jadi kita dapat bagi dari darab kan, 8 darab 4. Lepas tu kita tolak 32, tolak dengan 2. Dapat 30, X sama dengan 10. Okey, boleh-boleh? Boleh. Boleh dapat Okey, kita cuba soalan seterusnya. Sama juga bentuk dia macam ni Dia ada log asas 4 ataupun log asas-asas lain kedua-dua belah. Tadi satu belah sebelah kiri kan. Okey, corak sekarang yang ada dua-dua belah kita buat kaedah macam ni Seterusnya yang ni. Okey, ada 2, lepas tu asas log 3 ada kedua-dua belah. Macam ni kita nak buat. Jadi kita tukarkan ni sebab dia 2 darab 1 kan. Jadi 1 tu kita boleh dapat daripada sini kan. Log asas 3, 3 sama dengan 1. Sebab dia semua log asas 3, kita tukar kepada asas 3 dan nilai dia mesti 3. Macam ni. Sebab dia 2 darab 1 ni. 1 ni dia gaib. Tak ditulis kan. Jadi 1 ni kita tukar jadi log asas 3, 3. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita buat asas hukum apa ni? Hukum kuasa. Naikkan ke atas. Dapat berapa? 3 kuasa 2 kan? Okey, hukum asas kita tukarkan. Dan lepas tu kita buat apa? Masa awak boleh sambung terus kan? Gunakan asas darab dekat sini. Tapi yang ini jadikan 9 dulu. 9 darab apa? Log asas 3, 9 darab X tolak 1 kan? Okey, tambah jadikan darab. Okey, dah sama kan? Dua-dua kedua belah. Jadi kita boleh keluarkan 9 darab X tolak 1 sama dengan 7X tolak 3. Boleh keluarkan syarat dia, asas dia yang sama. Kita boleh keluarkan. Okey, kita boleh keluarkan. Okey, jadi X dia berapa? Ni ada tanda. Ni dah kembang kan dah kembang ni. Jadi 9X tolak 7X. Dapat 2X kan? Itu 3 tambah 9. Dapat 6 kan? 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Baik, ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Nanti kita sambung lagi lah untuk ungkapan dan sebutan XY ni. Untuk bulan November ya. Ni ungkapan dan sebutan X dan Y dan kita akan masuk bincang untuk menyelesaikan masalah tentang logaritma. Jadi tiada lagi soalan, kita tangguh dulu kelas kita ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, bye-bye.